Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita mulakan kelas kita pada pagi ini, mari kita sama-sama membacakan bacaan doa dan umul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Assalamualaikum semua. Selamat pagi murid-murid tahun 2. Apa khabar? Ustazah harapkan semua dalam keadaan sihat, dalam keadaan bertenaga. Semangat. Sebab apa? Sebab kita nak menuntut ilmu. Semua dah bersedia ke? Alhamdulillah. Mana yang ngantuk tu boleh renggang-renggangkan tangan, kaki, buat exercise sikit. Ingat Ustazah lagi? Mesti ingat. Mesti kena ingat. Siapa? Ustazah Zakira. Macam sebelum ni dah pernah jumpa Ustazah. Untuk kelas apa? Kelas Bahasa Melayu tahun 2. Lagi kita jumpa kelas apa? Kelas Pendidikan Seni dan Muzik, kan? Dan hari ini kita berjumpa lagi dalam kelas Akhlak. Semua dah bersedia? Seperti yang Ustazah dimaklumkan, buku-buku darjah 2 belum dapat lagi, belum terima. Tak apa, awak fokus, awak tengok apa yang Ustazah terangkan. Sebab sama je dalam buku yang awak akan dapat nanti. Sekarang kita buka buku akhlak. Macam mana agaknya rupa buku akhlak ni? Ni muka depan dia, muka pertama dia. Kita tengok pada isi kandungan. Isi kandungan ni apa yang kita akan belajar hari ini dan minggu-minggu seterusnya. Pelajaran 1. Adab bertamu. Adab bertamu. Apa yang kita akan belajar? Kewajipan tetamu dan penerima tetamu. Lepas tu adab sebagai tetamu, kewajipan penerima tetamu. Tajuk kedua. Pelajaran 2. Adab berpakaian. Ciri pakaian mengikut Islam. Ciri-ciri pakaian yang menutup aurat. Adab berpakaian. Doa memakai dan menanggalkan pakaian. Seterusnya pakaian sopan dan tidak sopan. Pakaian yang bertentangan dengan syarak. Dan di akhir pelajaran ada latihan pengukuhan. Pelajaran ketiga, adab masuk dan keluar rumah. Adab sebelum masuk rumah, adab ketika memasuki rumah, adab keluar rumah. Apa lagi? Pelajaran keempat, adab masuk dan keluar tandas. Adab masuk tandas, adab semasa dalam tandas, adab keluar tandas. Dan kita ada latihan pengukuhan. Pelajaran kelima, adab masuk masjid. Yang pertama, adab masuk masjid, adab ketika berada dalam masjid, adab keluar masjid. Dan kita ada latihan pengukuhan. Pelajaran keenam, adab dalam masjid, majlis ilmu.
Okey, apa lagi kita akan belajar? Faedah beradab dalam majlis ilmu, kelebihan menuntut ilmu, akibat tidak beradab ketika menuntut ilmu, dan latihan pengukuhan. Okey, yang terakhir, pelajaran ketujuh, adab menggunakan media massa. Okey, adab menggunakan media massa. 5 adab utama ketika menggunakan media massa. Dalam media massa pun ada adab. Okey, adab ketika berkongsi maklumat dan juga ada latihan pengukuhan. Okey, kita dah tahu apa yang kita akan belajar hari ini, minggu depan dan minggu-minggu seterusnya. Okey, kita masuk topik kita iaitu pelajaran yang pertama, adab bertamu. Okey, tapi sebelum kita masuk topik ni, Ustazah nak tanya, awak tahu tak apa maksud akhlak ni? Kita sebelum nak belajar, kita nak mulakan pembelajaran kita mesti kena tahu kenapa kita kena belajar ni. Okey? Apa benda yang kita akan belajar, akhlak ni apa? Okey. Okey. Ini dia. Adab bertamu. Okey. Saya akan terangkan dulu maksud akhlak. Sebab kita baru nak kenal dengan subjek kita ni. Okey, akhlak ni bermaksud kebiasaan, perangai, watak, kelakuan, tingkah laku, semua perkara yang kita lakukan setiap masa, setiap hari, itulah yang dinamakan akhlak. Contohnya, Ustazah sekarang tengah buat apa? Tengah mengajar. Okey? Ataupun perangai Ustazah ni macam mana? Perangai awak macam mana? Kat rumah. Kat rumah awak seorang yang dengar kata. Kat sekolah awak yang suka menolong. Itulah perangai, itu watak awak. Okey? Okey, seterusnya kita masuk kepada adab. Okey, macam tadi kita tengok isi kandungan ni. Dalam subjek akhlak ni memang dititikberatkan tentang adab. Sebab apa? Sebab dalam Islam dah mengajar kita untuk beradab. Okey? Berakhlak dan beradab. Tapi jangan keliru. Akhlak dan adab ni benda yang berbeza. Okey, kita tengok maksud adab ni apa? Adab dia kata kebaikan, budi, kesantunan, moral, sopan santun, kesusilaan dan kemanusiaan. Okey, maksudnya adab ni semua yang baik-baik. Jadi bila awak bercakap, contohnya awak bertutur dengan lemah lembut. Okey, awak menghormati orang, segalanya yang awak buat baik itulah namanya kan adab. Tapi berbeza dengan akhlak. Akhlak ni tidak semestinya baik. Akhlak ni kelakuan kita setiap masa, setiap hari. Okey, kalau awak seorang yang suka senyum, itulah akhlak awak. Akhlak awak suka senyum. Okey. Okey, seterusnya kita tengok ni. Okey, akhlak terbagi pada dua. Okey. Akhlak apa? Akhlak mazmumah dan juga mahmudah. Mazmumah ni apa? Cuba mudah-mudahan tengok gambar yang pertama ni. Ada berapa orang? Ada tiga orang. Tengok yang dua orang tu, dia tengah buat apa? Dia tengah menjeling yang tudung kuning ni. Okey? Dia senyum pun senyum sinis, macam tak suka. Okey? Jadi mereka ni mengumpat kepada yang bertudung kuning ni. Okey, itu sifat mazmumah. Mazmumah tu apa? Perkara yang tidak baik dan juga yang jahat, yang tak bagus, tak baik. Okey, mengumpat memang jangan sesekali kita lakukan seperti orang ni. Dan lagi satu, saya nak ingatkan, sekiranya ada 3 orang, okey, awak bertiga dengan kawan, jangan sesekali awak bercakap berdua dan awak tinggalkan kawan awak yang seorang ni. Okey? Itu tak boleh. Sebab nanti kawan awak tu akan merajuk, terasa.
Okey, bila bertiga perlu bercakap bertiga. Ajak sekali yang ketiga tu, okey? Okey. Seterusnya, kita tengok gambar yang sebelah ni. Sifat mahmudah. Sifat apa? Sifat mahmudah. Okey, sifat mahmudah ni apa? Sifat yang baik. Macam tadi saya kata, contoh awak suka senyum. Itu sifat mahmudah. Okey? Tengok ni, dia gambar apa ni? Ada dua orang ni, lelaki dengan perempuan. Dia sedang memberi barang keperluan kepada orang susah. Tengok, dia bagi makanan, dia bagi pakaian, ada dalam kotak ni. Okey? Dan dia bagi kepada orang yang memerlukan. Jadi gambar ni menunjukkan orang ni bersedekah. Bersedekah ni tak semestinya dengan barang. Okey, awak dengan menolong, dengan awak mendoakan, awak senyum dengan orang, itu pun dikira sedekah. Itu pun dah kira sifat mahmudah. Okey, kita nak tahu apa lagi sifat mahmudah. Contohnya pemaaf, sabar, amanah, ikhlas dan jujur. Okey, kalau sifat mazmumah ni contohnya suka mengejek, buang masa, mencuri, berbohong, dengki. Okey, itu adalah sifat-sifat mazmumah. Jadi awak banyak tergolong dari sifat mahmudah ke mazmumah? Pernah tak awak buat sifat-sifat mazmumah ni? Pernah tak awak mengejek kawan? Mesti pernah kan? Ataupun tak nak kawan dengan kawan tu, buang masa ni macam mana? Berlengah-lengah masa. Ada masa sikit main, ada masa sikit buat perkara-perkara yang tak berfaedah. Itu namanya buang masa. Okey. Okey, sekarang kita dah tahu maksud akhlak, kita dah faham maksud adab, kita dah tahu contoh-contoh sifat mazmumah dan juga sifat mahmudah. Okey. Ni antara contoh sifat mahmudah dan sifat mazmumah. Sebenarnya banyak lagi. Okey, banyak lagi sifat-sifat yang kita lakukan. Okey, cuba lihat. Ada tak awak pernah tak? Ada tak sifat pemaaf, sabar, amanah? Amanah ni contohnya apa? Okey, contohnya macam ustazah jumpa awak, ustazah suruh hantarkan buku ni dekat bilik guru contohnya. Kalau awak amanah, awak akan ambil buku tu dan letak di bilik guru. Tapi kalau orang yang tak amanah, dia tak buat pun apa yang ustazah suruh. Ataupun kelas online. Okey, sekolah, guru-guru semua dah suruh tengok video yang ustazah buat kan, tengok kat YouTube. Tapi kalau awak tak tengok, awak seorang yang tak amanah. Okey. Yang seterusnya ikhlas. Ikhlas ni buat kerja tu janganlah hentak-hentak. Kalau ibu awak suruh, awak lakukan dengan ikhlas. Okey. Jangan mengeluh. Okey. Seterusnya jujur. Jujur ni pun sifat mahmudah. Kalau awak ada kesalahan, saya tanya, awak jawab dengan jujur. Jangan bohong. Ini contoh-contoh sifat mahmudah dan juga sifat mazmumah. Okey, seterusnya kita masuk adab bertamu. Okey. Kita baca dulu maksudnya. Tetamu ialah orang yang menziarahi orang lain sebagai tetamu, sama ada diundang atau tidak. Okey, sebagai tetamu atau penerima tetamu, perlulah mematuhi beberapa perkara. Okey, dia kata tetamu ni ialah menziarahi orang lain. Contohnya, awak pergi ke rumah jiran, awak itu adalah tetamu. Sama ada diundang ataupun tak undang. Kalau diundang tu, jiran awak tu bagi tahu, jemput datang
Dia buat datang, saya ada buat makan-makan, saya ada buat kenduri, itu diundang. Tapi kalau tidak diundang ni secara tiba-tiba je awak rasa nak datang rumah jiran, awak pun telefon, Assalamualaikum awak, saya nak datang rumah awak boleh ke? Ataupun awak tiba-tiba muncul, itulah tidak diundang. Okey, sebagai tetamu atau penerima tetamu perlu mematuhi. Okey, dalam kita jadi tetamu, kita menerima tetamu, kita jadi tetamu dan kita sebagai tuan rumah pun ada adab. Macam tadi saya katakan kan, setiap yang kita lakukan semua ada adab. Okey, apa ada adabnya? Yang pertama adalah menjaga pandangan. Okey, menjaga pandangan ni apa? Contohnya, awak dah masuk rumah kan, awak dah salam, dah duduk kat ruang tamu kan. Lepas tu tuan rumah tu pun hidangkan air. Jaga pandangan. Awak jangan mata tu tengok rumah orang tu kalau rumah tu buruk ke kan. Awak dah cakap dalam hati. Okay, jangan tengok keliling, tengok apa yang difokuskan saja. Apa tujuan kita datang ke rumah orang tu, okey? Jangan masuk, jangan tengok bilik orang. Okey, itu semua ada adab. Okey, nombor 2, tidak berkhalwat atau berdua-duaan. Okey? Bila datang rumah orang, contohnya awak datang lelaki dengan perempuan, jangan duduk berdua-duaan. Okey? Duduk jarak-jarak. Okey, seterusnya menjauhi percampuran lelaki dan perempuan tanpa hajat atau keperluan. Okey, kalau kita tak ada tujuan yang penting, kita sebaiknya jangan datang dengan perempuan atau lelaki yang tiada bukan mahram. Okey? Contohnya awak nak datang dengan Amira dengan Ahmad, nak datang berdua, itu tak elok. Okey? Kalau datang ramai-ramai, itu boleh sebab tidak menimbulkan fitnah. Okey? Nombor 4, sentiasa berpakaian sopan dan menutup aurat. Kita tuan rumah dan juga tetamu perlu menutup aurat. Apa aurat lelaki? Aurat lelaki pusat hingga lutut. Perempuan semua kecuali muka dan juga tapak tangan. Okey? Ingat, walaupun lelaki pusat hingga lutut saja auratnya, tapi pakailah pakaian yang sopan, pakailah baju yang cantik sebab kita nak datang rumah orang. Okay, kita sebagai penerima tetamu, tuan rumah pun nak sambut orang, kenalah bertutup aurat. Contohnya perempuan pakai tudung, pakai baju tangan panjang, pakai stokin. Okey, yang lelaki pun pakailah baju pakai seluar panjang, okey? Sentiasa pakai yang sopan. Takkan kita nak terima tetamu kita pakai singlet, kan? Baju tangan pendek. Kita yang nak datang rumah orang pun perlu cantik-cantik, kemas, wangi, bersih. Sebab Islam dah ajarkan tentang kebersihan. Okey? Okey, seterusnya yang terakhir, meninggalkan tabarruj. Okey, tabarruj ni apa? Berhias diri, berlebih-lebihan. Okey, kita memang digalakkan untuk berpakaian yang cantik, okey? Yang bersih, yang baru. Tapi jangan sesekali kita berlebih-lebihan. Itu dinamakan tabarruj. Berhias, okey, tabarruj macam mana contohnya? Contohnya pakai makeup yang tebal, pakai baju yang seksi, yang tak sesuai, okey, dengan bergaya sangat,
Apa lagi? Pakai alat solek yang bulu mata tebal. Tu semua tu dikira tabarruj. Okey, berfashion-fashion macam K-pop. Kita ni orang Melayu, kita ni orang Islam. Jadi kita kena tunjukkan pakaian orang Islam. Walaupun pakaian tu penutup aurat, tapi jangan sesekali kita berlebihan. Okey, sebab Islam itu sederhana, tak perlu kita nak lebih-lebih. Okey. Faham semua? Kita dah belajar apa hari ni? Kita dah belajar berkaitan adab tetamu. Ada berapa tadi? Ada tetamu? Ada 5. Betul tak? 5. Betul, ada 5. Okey. Okey, kita pun dah berakhir. Kita dah tamat belajar kita pada adab. Pelajaran pertama iaitu adab bertamu. Okey, apa yang kita dapat disimpulkan dalam pelajaran kita? Okey, kita haruslah berbuat baik dengan semua orang dan kita kena jaga adab kita. Okey? Tanpa kita kenal bangsa, agama, jantina, umur, walaupun kita berjumpa dengan orang bukan Islam, tapi kita harus menjaga adab dan juga akhlak. Sebab apa? Kalau kita buat baik, orang bukan Islam pun mungkin akan tertarik dengan kita. Okey? Itu sahaja dari Ustazah. Okey, diharapkan semua dapat memahami pelajaran kita pada hari ini. Itu sahaja. Terima kasih kerana hadir. Nanti boleh komen di bawah siapa yang hadir, tulis nama di bawah ya. Okey, itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan.